Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi ulang kaji, sesi pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, saya nak pesan kepada anda semua, kita masih lagi belum menang dan jangan lupa ikut SOP. Langkah-langkahnya mudah saja. Jangan lupa kalau nak keluar daripada kawasan rumah tu, pakai pelitup muka. Hand sanitizer jangan lupa. Dan lagi satu, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah. Jadi sebenarnya hari ini kita akan belajar, macam tadi anda dah bersama dengan Akmal Nazri untuk Pendidikan Syariah Islamiah Kertas 1. Dan kali ini anda bersama dengan saya pula dan akan bersama dengan guru yang lain untuk kita mengulang kaji pula bagi Pendidikan Syariah Islamiah Kertas 2. Susah ke? Senang ke? Yang itu Afiq tak boleh nak bagi jawapan sebab nanti kita akan bertanya sendiri dengan guru yang akan bersama dengan kita. Baiklah, cikgu yang kali ini yang akan bersama dengan Afiq, beliau daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Puan Jemaah. Tapi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, apa kata kita sama-sama saksikan dulu profil cikgu dengan VT yang telah disediakan ini. Jom kita roll VT. Itulah dia profil cikgu yang akan bersama dengan kita, seorang guru yang akan membimbing, yang akan bagi tahu skill ataupun teknik macam mana nak menjawab bagi subjek pendidikan Syariah Islamiah Kertas 2. Dan sekarang saya dah bersama dengan Ustazah Nurliza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sihat? Alhamdulillah. Ya, okey. Macam tadi kita dah bersama dengan Akmal Nazri untuk Kertas 1. Saya nak tanya juga pendapat Ustazah. Kertas 2 ni dengan Kertas 1 yang mana lebih susah sebenarnya? Allah. Soalan Afiq cukup mencabar. Mencabar? Yang pertama sekali, bergantung kepada persiapan pelajar. Bergantung kepada persiapan pelajar. Sebab apa? Sebab yang penting ialah penguasaan ilmu itu dalam sama ada Kertas 1 maupun Kertas 2. Buku teks tingkatan 4, buku teks tingkatan 5 perlu dikuasai. Okey, jadi kalau macam tu, kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, nanti kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Ustazah. Saya pun tak sabar juga nak tahu sebab saya waktu SPM saya tak ambil subjek ini Ustazah. Tapi saya ada minat untuk tahu lebih tentang subjek ini. Jadi, kita nak tahu juga apa kata pandangan maupun pendapat calon-calon SPM bagi subjek kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku calon SPM 2020 ingin memberikan beberapa tips untuk menjawab Kertas Syariah Kertas 2. Jadi saya ingin memberitahu beberapa tips seperti pertama, kita perlu menekankan tentang topik-topik kita yang lemah. Yang kedua, kita boleh membanyakkan dengan mempertanyakan kepada guru mengenai topik-topik yang kita tidak faham. Dan yang ketiga, kita boleh banyakkan pengetahuan kita dengan melalui pembacaan fakta-fakta untuk kita menguatkan lagi fakta kita. Saya mengucapkan selamat menjawab SPM pada minggu hadapan dan Assalamualaikum. Majara wajara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak cakap sikit tentang paper Syariah Islamiah Kertas 2. And paper ni sebenarnya taklah sukar sangat untuk kita score. As long as kita tahu cara tips-tips untuk menjawab soalan-soalan, especially untuk soalan KBAC. Dan apa berdasarkan pengalaman, untuk skor syariah ni kita boleh fokus more on soalan KBAC. And good luck to SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pelajar yang mengambil Kertas 2 Pendidikan Syariah Islamiah nak mengatakan yang kat sini Kertas 2 ni tak adalah susah mana sebab dah ada dah pun format dan ada dah tips-tips dan akan ustaz-ustazah akan beri pelbagai inisiatif untuk pelajar-pelajar
skor kertas 2 ni seperti teknik-teknik hebat, kaedah-kaedah penskoran. Ada banyak tajuk-tajuk menarik seperti hukum syarak dan sebagainya. Anda akan belajar bagaimana untuk mensabitkan hukum-hukum, dan dari situ kita akan belajar kehebatan para ulama mensabitkan hukum-hukum syarak. Dan saya ucapkan good luck untuk semua dan stay safe. Thank you. Itulah dia pandangan maupun pendapat bagi calon SPM tentang subjek yang kita akan ulang kaji pada hari ini, iaitu Pendidikan Syariah Islamiah Kertas 2. Baik Ustazah, Ustazah dah bersedia untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Tapi Ustazah, saya ada surprise untuk Ustazah. Okey. Kita takkan belajar bersendirian di studio pada hari ini. Saya ditemani dengan ramai pelajar. Antaranya ada lebih kurang antara 5 ataupun 6 orang pelajar yang akan bersama dengan kita untuk sesi ulang kaji kita pada hari ini. Jom kita tengok. Siapakah? Itulah dia. Ke-6 pelajar. Assalamualaikum. Sihat? Dengar tak? Dengar saya tak? Okey. Alhamdulillah. Okey. Oh, tadi saya cakap kita cakap ada 5 atau 6 ni lebih Nabil Iman tak buka kamera, tak apa. Okey. Boleh kita berkenalan dululah Ustazah bersama dengan pelajar yang ada ni. Okey, yang pertama kita ada Nabil Iman. Okey, tak apa, mungkin dia belum bersedia. Tak apa, kita ada Nurul Huda. Kita ada Iman Nabila, Auni Nabiha, Syafiq Hakimi, Nur Muhammad Ihsan dan yang bawah sekali Nabil ya? Betul ya? Saya kat sini. Okey. Oh, ada dekat bawah rupanya. Okey, ada cukup. Betul lah, kita ada 6 orang. Baik Ustazah, tanpa buang masa kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah pun dah kenal pelajar. Saya serahkan kepada Ustazah sepenuhnya. Silakan. Okey, terima kasih Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan fokuskan pada pendidikan syariah Islamiah kertas 2. Baiklah, anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini fokus kita ialah pada soalan yang melibatkan kertas 2. Dan anak-anak pelajar pastinya tahu pendidikan syariah Islamiah 2 jam 30 minit. Dalam pendidikan syariah Islamiah kertas 2 ni, dengan 2 jam 30 minit ini, anak-anak wajib menjawab 5 soalan sahaja. Dan kalau kita lihat dalam kertas 2 ini mengandungi 6 soalan, hanya wajib jawab 5. Jadi dengan kata lain, anak-anak hanya menggunakan 30 minit untuk satu soalan. Sebelum kita mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini, apa kata kita, sebab tadi ada juga yang pesan pada saya, dia kata, Afiq, bagilah saya rehat kejap, dia nak ambil buku nota. Okey. Yang dekat rumah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita berehat terlebih dahulu dan kita jumpa lagi selepas ini. Boleh minum-minum dan standby apa saja nota ringkas untuk catat apa saja pesanan daripada Ustazah pada hari ini. Baiklah, kita berehat terlebih dahulu, kita jumpa lagi selepas ini, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utiliti dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan
seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi ingat, jangan lupa untuk ikut SOP kita. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan jaga jarak anda bersama dengan individu lain. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Ustazah Nurliza. Silakan Ustazah, kita mulakan sesi ulang kaji pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, pada hari ini kita akan fokus kepada kertas 2 sebagaimana kita sebut tadi. Dan kalau kita lihat daripada 6 soalan itu, soalan 1 biasanya adalah berkaitan dengan akidah, soalan 2 berkaitan dengan usul fiqh, manakala soalan 3 adalah soalan yang berkaitan dengan ayat hukum, seterusnya hadis hukum, soalan kelima fiqh dan pastikan soalan 6 adalah soalan yang bercampur antara sejarah perundangan Islam, fiqh, akidah dan lain-lain. Jadi anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, kita terus kepada bentuk soalan dalam pendidikan syariah Islamiah. Jadi anak-anak pelajar, daripada respon terhad dan juga respon terbuka, saya nak tanya Iman, mana satu yang Iman suka antara respon terhad dengan respon terbuka? Silakan Iman. Saya suka bentuk soalan respon terbuka. Subhanallah, memang tidak dinafikan. Ramai pelajar suka kepada respon terhad. Namun kita jangan lupa dalam soalan pendidikan syariah Islamiah kertas 2 mengandungi kedua-duanya sekali. Baiklah, marilah kita teruskan pembelajaran kita. Kita cerita dulu pasal respon terhad sebab respon terhad juga tidak kurang banyaknya dalam soalan kertas 2. Baiklah, macam mana cara nak jawab respon terhad? Okey, kalau kita tanya Ehsan, pada pandangan Ehsan, macam mana Petua Ehsan menjawab respon terhad? Silakan Ehsan. Macam mana Ehsan? Selalunya saya akan hafal semua nota-nota yang ada dalam kertas dan juga nota yang diberikan oleh Ustazah. Oh, itu dia. Cara petua dia. Pelajar-pelajar smart kajang memang excellent. Jadi antara petuanya ialah bila kita lihat bahawa ia adalah fakta yang tidak berubah. Jadi kalau Ehsan guna menghafal fakta yang terdapat dalam buku, itu adalah satu cara yang terbaik. Kerana tiada jawapan yang munasabah untuk respon terhad. Dengan kata lain, buku teks adalah rujukan yang paling utama sama ada tingkatan 4 mahupun tingkatan 5. Ingat, tiada jawapan yang selain daripada skema tidak diterima. Namun pelajar-pelajar tidak semestinya menghafal bulat-bulat. Anak-anak pelajar juga boleh memanfaatkan ingatan dan juga kefahaman dalam menjawab soalan respon terhad. Mari kita teruskan. Okey, apa soalan-soalan yang terkandung dalam respon terhad? Saya rasa suka untuk Nabila Nurul Huda bacakan apa soalan yang terkandung dalam respon terhad ini. Silakan. 1. Okay, silakan Nurul Huda. Following. Nombor 1, maksud. Ya, nombor 2. Nombor 2, sebab nuzul. Ya. Nombor 3, istinbat hukum. Nombor 4, syarat. Nombor 5, rukun. Nombor 6, jenis. Nombor 7, ciri. Nombor 8, bahagian. Nombor 9, hukum. Nombor 10, pendapat ulama.
dan nombor 11 sejarah. Baik. Terima kasih Huda. Terima kasih. Jadi baiklah. Jadi kalau kita lihat di sini juga terdapat untuk soalan respon terhad terdapat juga jenisnya. Antaranya ialah soalan berkaitan dengan maksud, sebab nuzul dan seterusnya. Jadi anak-anak pelajar, inilah cabarannya untuk anak-anak pelajar mengingatkan tentang fakta-fakta untuk respon terhad ini. Baiklah, kita teruskan kepada kita teruskan kepada soalan kita hari ini. Kalau kita lihat dalam paparan kita, iman. Rasa sesuai sangat kita soal iman untuk soalan nyatakan maksud iman. Bersesuaian dengan nama beliau. Bersesuaian dengan maksudnya iman. Okey, Nabil Iman. Silakan. Boleh dengar maksud iman ialah Dengar. Teruskan. maksud iman ialah membenarkan dalam hati Boleh Iman. membenarkan dalam hati membenarkan dalam hati, mengakui dengan lisan dan melakukan dengan amalan zahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah Iman. Okey, terima kasih Nabil Iman. Okey, mari kita tengok jawapannya. Jadi anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian, untuk menjawab soalan takrif ini, pastikan jawapannya adalah lengkap. Macam yang Iman sebut tadi, Iman sebut pengakuan atau takrir atau ikrar dengan lisan. Ada di situ. Lepas tu membenarkan di dalam hati. Ada juga, dan akhir sekali dibuktikan dengan amalan zahir. Ketiga-tiga itu mesti disebut dengan lengkap supaya anak-anak pelajar akan mendapat markah yang paling baik. Dan target kita bukan setakat A, tetapi target kita A+. Jadi untuk, sekali lagi saya ulang, bahawa untuk menjawab takrif, pastikan fakta mesti lengkap. Itulah cabaran-cabaran pelajar untuk soalan respon terhad. Okey, baiklah, kita teruskan kepada... Okey. Pahala pula, untuk kita kukuhkan lagi pembelajaran kita tentang maksud, takrif dan pengertian. Okey, siapa nak jawab maksud pahala? Siapa nak jawab? Tadi dah lelaki, kita pilih perempuan pula lah Ustazah. Okey, silakan. Siapa yang belum ya? Siapa yang belum jawab lagi? Auni Nabiha. Auni? Okey, silakan. Auni. Maksud pahala adalah ganjaran yang diberikan Allah kepada hamba apabila mereka melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Alhamdulillah. Terima kasih Auni. Terima kasih Auni kerana Auni telah menjawab dengan selengkap-lengkapnya. Bagi takrif pahala, Auni dah jawab ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah. Ini pelengkap sahaja. Kerana mematuhi perintah Allah, dan jangan lupa untuk kita mendapatkan pahala bukan sahaja kita mematuhi perintah Allah, tetapi juga meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi lengkaplah, dan kebiasaannya markah untuk takrif ini 2, dan perlu diingatkan soalan takrif ini kerap keluar dan kebiasaannya tiap-tiap bahagian mempunyai soalan takrif. Baiklah, boleh kita teruskan Nabil Iman? Boleh? Boleh. Okey, jangan malu-malu. Ada apa-apa soalan tanya je. Okey. Seterusnya kita pindah kepada soalan tadi kita sebut dalam soalan respon terhad ada syarat. Jadi sekarang ni soalan yang Ustazah nak tunjukkan ialah nyatakan 2 syarat berkemampuan. Nurul Huda, biasanya berkemampuan dekat sini merujuk kepada apa Nurul Huda?
Kemampuan untuk perempuan ke? Berkemampuan ini merujuk kepada bab apa? Haji. Alhamdulillah, anak-anak, sebab Kajang memang menguasai tajuk. Biasanya bila sebut berkemampuan ini adalah merujuk kepada bab haji. Jadi anak-anak, untuk menjawab soalan kertas 2 ini, pastikan anak-anak betul-betul membaca sampai habis. Sebab ada syarat berkemampuan untuk lelaki dan perempuan. Dan ada syarat yang khusus bagi perempuan sahaja. Sebab tu anak-anak, kalau kita tengok seterusnya, kita tengok syarat berkemampuan untuk lelaki dan perempuan lain. Contohnya mempunyai tambang pergi balik. Kita nak pergi haji, kena ada tambang. Mempunyai kenderaan pergi balik. Bukan mesti beli kapal terbang baru, ada kapal terbang baru kita boleh pergi ataupun boleh balik. Tetapi maksudnya penyediaan tu ada. Seterusnya aman perjalanan pergi dan balik. Jadi kita tengok di sini. Kenapa Malaysia sekarang ni tidak hantar orang untuk mengerjakan haji? Kerana terdapat penyakit yang berjangkit. Sebab itu anak-anak pelajar, bila kita mempelajari pendidikan syariah Islamiah, kita akan faham kenapa mereka menentukan macam tu walaupun haji itu merupakan rukun. Dan akhir sekali, syarat untuk lelaki dan perempuan mesti sihat tubuh badan. Sebab tu mana-mana yang ada penyakit, bukan tidak digalakkan tetapi sudah tidak memenuhi syarat berkemampuan. Jadi sekarang ni, mari kita soal, apakah syarat khusus? Kita berbalik kepada soalan tadi, syarat khusus untuk perempuan tadi. Silakan. Saya rasa kita kena soal Syafiq. Syafiq Hakimi. Ya, silakan Syafiq. Jadi 2 syarat untuk perempuan ialah yang pertama, mesti mendapat keizinan daripada suami atau wali. Yang kedua, dia juga mesti perempuan juga mesti saya dapat satu je lah. Alhamdulillah, tak apa. Syafiq dapat 1, Syafiq dah dapat 2 markah, dapat sebahagian daripada markah. Tak apa, Syafiq boleh cuba lagi. Okey, baiklah, kita teruskan. Apa lagi satu selain daripada mendapat izin daripada wali? Yang pertama iaitu mendapat izin daripada suami ataupun wali. Bagi yang belum bersuami, maka wali, mungkin ibu atau mungkin bapanya. Baiklah, dan satu lagi, ditemani oleh suami ataupun mahram. Jadi itulah dia antara 2 syarat berkemampuan khusus bagi jemaah perempuan. Jadi anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, pastinya anak-anak pelajar memahami perbezaan antara soalan yang lebih terbuka dan juga lebih khusus kat sini adalah khusus untuk perempuan. Okey, seterusnya. Kalau tadi kita dah ada maksud, kita dah ada syarat, sekarang ni kita pergi kepada ciri. Kita tengok soalannya. Jelaskan 2 ciri bakal isteri. Wow, hot sangat ni. Afiq, dah kahwin ke belum Afiq? Belum, saya belum berkahwin. Allahu Akbar. Afiq, agak-agaknya lah. Apakah ciri bakal isteri yang Afiq nak pilih? Yang penting adalah Islam. Ya, okey, bagus. Agama. Okey. Kemudian latar belakang keluarganya. Okey. Saya pun dapat 2 je lah Ustaz. Okey. Dia minta 2. Maknanya Afiq dah dapat markah dekat situ. Kita tengok jawapannya. Ya. Afiq, sebenarnya Afiq dah jawab dah apa yang dikendaki. Agama. Baik. Kadang-kadang anak-anak pelajar boleh menggunakan bahasa sendiri. Ayat sendiri. Tapi yang penting isi itu ada. Walaupun Afiq menggunakan bahasa sendiri, tapi sebenarnya dah masuk kepada isi jawapan tersebut. Afiq ada sebut juga keturunan tadi. Ya, Afiq, jangan lupa selepas ni. Ini ciri-ciri untuk Afiq cari
Isteri. Pakar isteri. Okey. Seterusnya ialah sekufu. Okey. Kita tengok siapa faham sekufu. Ni bagi pelajar lelaki lah. Bagi pelajar lelaki dia suka lah. tajuk ni. Kita tanya Ehsan lah. Nur Muhammad Ehsan. Handsome Ehsan hari ni. Okay, Ehsan, silakan terangkan apa itu sekufu ni. Silakan. Maksud sekufu tu adalah suami dan isteri mempunyai taraf yang sama. Jadi contohnya lelaki tu tak boleh nak miskin sangat ataupun perempuan tu tak boleh nak tak berkemampuan sangat. Dia mesti sama-sama. Baiklah, terima kasih Ehsan. Jawapan yang cukup mantap tentang sekufu. Iaitu ada persamaan antara suami dan isteri. Kadang-kadang mungkin dari segi hartanya. Kadang-kadang mungkin dari segi pendidikannya. Dan satu lagi ialah bukan daripada kaum kerabat terdekat. Ya. Jadi dalam Islam pun sebenarnya menentukan ini dari segi kesihatan juga ada sebabnya kenapa kita tidak digalakkan untuk kaum kerabat terdekat. Baiklah anak-anak pelajar, boleh kita teruskan ke? Afiq, kita boleh teruskan? Boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah kita teruskan Afiq. Boleh, terima kasih. Ini rukun. Rukun. Dalam pendidikan syariah Islamiah kita ada satu bab yang ada kalanya pelajar sebut susahnya ustazah usul fiqh. Tetapi pastinya anak-anak di depan saya ni tak gentar dengan tajuk ijma'. Okey. Auni, ingat lagi ijma' tu apa? Ijma' tu adalah persepakatan antara ulama'. Ya, bagus. Memang excellent. Kita tengok rukun ijma'. Rukun ijma', ahli ijma', persepakatan dan juga hukum. Itu yang paling ringkas sekali ataupun petua macam mana anak-anak perlu mengingat fakta yang katanya terlalu banyak dalam buku teks. Tapi ingat, perkara ini boleh dimudahkan dengan cara anak-anak memahami konsep tajuk tersebut. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada soalan bentuk respon terhad lagi, iaitu perbezaan. Okey, baiklah. Okey, anak-anak, untuk menjawab soalan perbezaan ini, ada beberapa syarat yang kena dipatuhi. Antaranya, okey, dibuat dalam bentuk jadual. Walaupun tidak wajib, tetapi ada faedahnya nanti untuk anak-anak sekalian. Okey, seterusnya, dalam aspek yang sama. Nanti kita tengok contoh. Kalau hanya sebahagian saja, ingat, nampak? Tiada markah. Ya, tiada markah. Baik. Kenapa kalau sebahagian sahaja tiada markah? Kerana calon-calon tidak dapat membezakan perkara yang nak disebut. Baiklah, kita terus kepada soalan. Baik. Jelaskan dua perbezaan antara korban dan juga akikah. Ingat, perbezaan. Ya, kalau kita tengok dekat sini, kita faham kat sini tentang korban. Ini bab fiqh. Okey. Iman? Ya, Iman? Ceria sungguh anak-anak solehah ni. Silakan Iman. Apa dia perbezaan antara korban dan akikah? Silakan Iman. Korban dilakukan pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik. Afdal 7 hari selepas kelahiran anak. Okey, alhamdulillah. Cemerlang sangat. Ya, terima kasih Iman. Terima kasih Iman. Okey, baiklah. Kenapa saya sentuh tadi? Perbezaan itu mesti dalam aspek yang sama. Dalam aspek yang sama, contohnya, yang pertama ialah dilakukan pada hari raya Aidilfitri. Ini merujuk kepada waktu. Yang ini dilakukan pada bila-bila masa. Bila benda ataupun aspek yang sama, maknanya pelajar-pelajar berjaya membezakan dari segi waktu. Kalau yang kedua ni Afiq, dari segi apa ni Afiq?
Yang kedua. Ya. Silakan Ustazah. Saya pun tak pasti. Dari segi tujuan. Dari segi tujuan korban mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim. Apa pula tujuan akikah? Tanda syukur. Afiq belum ada anak kan? Belum kahwin. Anak buah ada. Anak buah ada. Jadi rasa tanda syukur atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala tentang anak tadi. Okey, baiklah. Cara agihan pula. Cara agihan kalau daging korban secara mentah. Kalau daging akikah dimasak. Jadi anak-anak pelajar, bila kamu boleh membezakan dalam aspek yang sama, maknanya anak-anak dapat markah yang paling terbaik sebab menjawab soalan dengan tepat. Jadi Ustazah, saya nak tanya, sekiranya pelajar tersebut salah klasifikasikan jawapan mereka, tujuan di bawah dan tidak selari. Adakah mereka kehilangan markah, Ustazah? Okey, soalan yang selalunya bila Ustazah bagi seminar, itulah antara soalan yang disoal. Afiq macam biasa dengan ceramah Ustazah. Okey, baiklah. Okey, sekiranya contohnya korban dilakukan pada Hari Raya Aidiladha dan Hari Tashrik. Tiba-tiba dalam ruang sini, tanda syukur atas kurniaan anak. Maka dianggap salah. Kedua-duanya dianggap salah sebab saya sebut tadi calon tidak dapat membezakan dalam aspek yang sama. Baik. Jadi itulah antara syarat macam mana kita nak menjawab soalan perbezaan. Baik. Okey Ustazah, sebelum kita teruskan sesi ulang kaji dan juga pembelajaran bersama dengan Ustazah Nurliza, saya nak minta izin terlebih dahulu. Saya nak berehat terlebih dahulu dan kita sambung lagi selepas ini. Tapi saya nak pesan kepada calon-calon SPM di luar sana, jangan lupa ikut SOP kita sebab kita masih lagi belum menang. Jaga SOP, jangan lupa pelitup muka, hand sanitizer, cuci tangan selalu dan pastikan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baik, kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Tadi nampak juga ada seorang tu. Bagus, gunakan pelitup muka, hand sanitizer, cuci tangan selalu. Bagus sangat. Okey, kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Ustazah Nurliza. Silakan Ustazah. Okey, baliklah. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Saya teruskan
saya teruskan dengan hukum dan alasan. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, oleh kerana kadang-kadang kita ni terpengaruh dengan kemelayuan. Terlupa dia belajar dalam pendidikan syariah Islamiah ini ada hukum taklifi. Contohnya ialah nyatakan hukum dan alasan Ismail menunaikan solat Isyak ketika berada pada tahiyat akhir, beliau teringat bahawa dia terlupa membaca tahiyat awal. Agak-agak apa hukumnya dekat sini? Soalan, hukum dan alasan. Jadi anak-anak pelajar, saya tak boleh nak, adakah ada nak jawab Auni? Apa jawapannya Auni? Silakan. Jawapannya adalah sah kerana tahiyat awal merupakan sunat haji, sunat. Okey, baiklah. Bagus. Solatnya adalah sah kerana tahiyat awal adalah sunat. Cuma saya nak ingatkan di sini, kadang-kadang anak-anak pelajar ini menggunakan istilah Melayu. Contohnya, solat Ismail boleh. Tak boleh. Dalam pendidikan syariah Islamiah, mesti menggunakan perkataan-perkataan yang hukum taklifi seperti sah, wajib, haram, makruh dan sebagainya. Barulah dia dapat markah. Baiklah, kita teruskan kepada sebab nuzul. Untuk ulang kaji, untuk sebab nuzul, pastikan ada nama kena tepat. Tiap-tiap pelajaran kita biasanya ada nama, peristiwa yang berlaku, cerita seterusnya dan penutup cerita. Ingat anak-anak pelajar, penutup cerita kadang-kadang berupa aduan kepada Nabi Muhammad SAW dan kadang-kadang adalah merupakan jawapan. Jadi kita teruskan kepada contohnya. Nak bagi laju sikit, kita tengok terus contohnya. Adab pergaulan dalam rumah. Dalam pendidikan syariah Islamiah, kita ada adab pergaulan dalam rumah. Misalnya, apakah sebab nuzul untuk ayat ini? Jadi, tadi kita dah sebut biasanya nama. Siapa watak yang terlibat untuk sebab nuzul ini? Iaitu Asma binti Marsad. Apa yang berlaku? Iaitu seorang hamba telah masuk ke bilik beliau. Masuk ke bilik Asma. Lepas tu, bila dia masuk? Dia masuk pada waktu yang tidak disukai. Dan tengok penutup cerita, beliau memberitahu Rasulullah. Jadi, kita sebut tadi penutup cerita kadang-kadang berupa aduan dan kadang-kadang berupa jawapan Nabi. Dan kita tengok kenapa sebenarnya dalam Islam ada waktu yang dilarang dan apa waktunya. Antaranya ialah waktu yang dilarang masuk ke dalam bilik orang lain ataupun dengan kata lain ibu bapa adalah sebelum subuh, waktu tengah hari dan juga malam selepas Isyak. Adalah hikmahnya di situ. Kita tak boleh nak cerita panjang di sini. Okey, dan seterusnya untuk respon terhad ini, istinbat hukum. Dilajukan sikit, kita ingat ada lafaz, ada huraian kepada lafaz, ada kaedah dan juga hukum. Cuma saya nak ingatkan di sini hukum, istilah hukum taklifi. Okey, kita tengok terus kepada contoh. Contohnya ialah kita tengok cara mengistimbatkan hukum berbuat baik kepada ibu bapa. Apa perkataan yang kita akan gunakan untuk hukum berbuat baik? Iaitu lafaznya wa qada. Bermaksud Allah memerintahkan. Lepas tu kaedahnya. Ini lafaz, ini maksud ataupun ini huraian kepada lafaz. Yang ini adalah kaedah ataupun formula. Setiap perintah menunjukkan hukum wajib. Dan di sini saya ingin tekankan, oleh itu hukum berbuat kebaik kepada ibu bapa adalah wajib. Oleh itu kita hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa salah kerana tidak mengandungi hukum taklifi yang jelas. Jadi anak-anak pelajar yang saya kasihi, kita teruskan kepada soalan respon terbuka.
supaya kita memenuhi cita rasa anak-anak tadi, dia lebih suka kepada soalan respon terbuka. Kenapa mereka suka? Kerana jawapannya adalah terbuka, tidak terikat dengan skema, jawapan yang munasabah diterima. Suka tak Afiq jawab soalan macam ni? Suka Ustazah. Suka kan? Kita boleh istilah pelajar-pelajar, kita boleh goreng. Namun kena ingat, dalam pendidikan syariah Islamiah, menggoreng kena ada ilmu. Kalau tak, hangus nanti. Baiklah, kita teruskan. Okey, antaranya hikmah, faktor, sebab, kesan, cara mengatasi kemahiran berfikir dan juga kehebat. Jadi inilah soalan-soalan yang pelajar-pelajar suka dan memang ada dalam soalan dan memang memerlukan kepada pelajar menjawab menggunakan idea yang bernas. Okey. Baiklah, antara contohnya terangkan 2 cara manusia bersyukur. Anak-anak pelajar, pastikan anak-anak memahami konsep. Contohnya di sini ialah konsep bersyukur terhadap nikmat laut. Macam mana kita nak menunjukkan sifat syukur kita terhadap laut? Mari kita tengok jawapan. Ya, apa kata kita tanya dengan pelajar-pelajar? Silakan. Tapi kita serahkan kepada Ustazah. Ustazah nak pilih siapa Ustazah? Siapa yang belum? Siapa ya? Saya rasalah yang belum. Huda ni senyap. Huda, silakan Huda. Silakan Huda. Pada pendapat saya, cara manusia untuk bersyukur terhadap nikmat laut dan sungai adalah dengan menjaga kebersihan laut dan sungai. Selain itu, saya rasa saya dapat satu cara. Okey, bagus Huda. Baik, terima kasih. Terima kasih Huda. Mungkin sebab secara tergesa-gesa macam ni, bila Huda dapat satu, itu pun telah cemerlang. Mungkin dalam peperiksaan nanti Huda lebih baik lagi ayatnya. Okey, kita tengok jawapannya. Macam yang Huda sebut, antaranya ialah menjaga kebersihan laut. Ingat, bila soalan terangkan, ada isi, mesti ada huraian. Macam mana jaga kebersihan laut? Huraiannya dengan tidak membuang sampah. Jadi jelas. Bila kita cerita bahawa awak ni kena jaga, macam mana cara awak bersyukur? Kita hendaklah menjaga kebersihan dengan apa? Dengan tidak membuang sampah. Ataupun boleh juga melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak merosakkan sungai tersebut. Dalam pendidikan syariah Islamiah sebenarnya diajar perkara-perkara ini supaya mereka lebih menghargai alam sekitar. Baiklah, kita teruskan. Saya rasa blok yang terakhir ni kita akan terus kepada petua. Antara petua ataupun kata kunci yang selalu boleh kita gunakan untuk punca, sebab dan juga faktor. Sangat mudah oleh kerana perkataan ataupun jawapan iman yang kukuh ini, contohnya perkara positif. Contoh yang paling mudah. Apakah faktor yang mendorong seseorang suka berbuat baik kepada ibu bapa? Contoh. Apa positif? Apa perkaranya? Iman yang kukuh, pengetahuan agama, sebab dia tahu bahawa bila berbuat baik kepada ibu bapa, dia akan jadi dapat pahala dan sebagainya. Jadi kesemua ini adalah jawapan-jawapan yang boleh digunakan untuk punca, sebab dan juga faktor. Cuma kena hurailah Afiq. Sebab kita akan menjawab soalan seterusnya. Baik. Kalau yang untuk perkara yang negatif pula. Kalau tadi iman yang kukuh, ini iman yang lemah. Kenapa terjebak dalam arak contohnya? Jadi jawapannya ialah iman yang lemah, kurang didikan agama. Okey, baiklah. Macam mana cara mengatasinya pula? Cara mengatasi kalau iman lemah, tingkatkan iman. Baiklah anak-anak pelajar, kita terus kepada sesi yang seterusnya, kebat.
Ini yang paling pelajar takutnya. Ya. Dulu memang kita takut, Afiq. Tapi sekarang pelajar menunggu-nunggu soalan kebat. Betul tak, Ehsan? Betul, Ehsan? Betul. Betul. Menunggu-nunggu soalan kebat. Okey, Tapi mesti baiklah. kena ada teknik juga. Ya. Cara untuk kita menjawab soalan-soalan kebat ni. Okey, kita teruskan kepada soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Namun anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, sebenarnya kebat ini juga ada arasnya. Kadang-kadang aras yang sederhana ataupun rendah sahaja. Yang anak-anak pelajar boleh berfikir tanpa memerah otak yang lebih. Saya ambil contoh, sebelum saya ambil contoh, mari kita kenal soalan kebat. Boleh? Boleh. Boleh, Nabil? Kita kenal dulu soalan kebat. Boleh. Bagus. Okey, baiklah. Sebelum kita kenal, ni, mana-mana soalan pun, baca soalan, kita kenal sama ada soalan itu berbentuk analitik ataupun holistik. Itu penting. Baca serta teliti keseluruhan maklumat. Sebab dalam soalan kebat disediakan stimulus. Dalam soalan kebat disediakan stimulus, kenal pasti tajuk. Apa maksudnya? Kebiasaannya. Tadi saya sebut soalan 1 tentang akidah, kebatnya juga tentang akidah. Dan jangan lupa anak-anak pelajar merangka jawapan. Baiklah, kita teruskan kepada kalau kita teruskan kepada teknik menjawab analitik. Untuk jawapan analitik mudah sahaja. Isi dan fakta. Itu sahaja. Kalau isi dan fakta, macam mana nak gabungkan isi dengan huraian ini? Kena ada kabus. Atau tidak ada kabus pun tidak ada masalah. Apa dia kabus? Ni. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya dan seperti. Ini antara contohlah. Macam mana anak-anak boleh sambung supaya ia menjadi isi dan juga huraian. Boleh kita tengok contoh, Hafiz? Boleh. Okey, baiklah. Kita teruskan. Ini antara soalan SPM yang telah ada. Contohnya, ini soalan kebat. Kalau kita tengok di sini ialah markahnya ada 6. Tinggi tu soalan kebat, markah 6. Soalan mudah saja. Anak-anak, untuk menjimatkan masa, anak-anak boleh baca dulu. Baca dulu soalan. Berdasarkan maklumat di atas. Ingat, maklumat ataupun kita panggil sebagai stimulus ini perlu diperhati dengan teliti sekali. Cerita apa? Masjid At-Taqwa, Kuala Lumpur, Qiyamul Lail Perdana contohnya. Sebagai penganjur program Qiyamul Lail, anda sekarang duduk sebagai penganjur program. Jelaskan 3 saranan. Ini yang kita sebut sebagai analitik tadi. 3 saranan anda untuk menarik penyertaan orang ramai menyertai program. Selalu saya pesan pada anak murid saya, orang yang mempelajari syariah ini kena hidup dalam bersyariat. Supaya idea ini akan terjelma bila dia memang dah biasa melakukan Qiyamul Lail. Jadi dia akan bagi idea macam mana nak menarik minat supaya lebih ramai lagi menyertai Qiyamul Lail. Agak-agak senang tak, Afiq, soalan macam ni? Mungkin senang, mungkin juga sukar bagi pelajar-pelajar juga. Okey, ya, Afiq. Cuba. Baik, kita tengok jawapannya. Tengok mudah tak? Kalau kita tengok tadi, kita tengok soalan Dia kata, dalam soalan ni kata, dia diadakan di tempat Dewan Solat Utama pada 1 Disember. Masa 3:30 petang. Ustaz Zakaria. Siapa pula Ustaz Zakaria ni? Saya pun tak kenal. Tak apa. Yang penting, kalau pelajar kenal, kenallah. Tak kenal, tak apa. Semua muslimin, muslimat dijemput hadir. Kalau agak-agak cuma tepek kat sini, siapa yang tahu? Jadi tengok caranya. Macam mana kita menjawab. Contohnya, menyebarkan maklumat penganjuran Qiyamul Lail. Dah dapat markah dekat situ. Lepas tu hurai sebab
Dua markah ini adalah daripada isi dan juga huraian. Dan apa huraiannya? Secara meluas, tengok dia nak buat kat mana? Melalui media elektronik. Masukkan dalam NTV7. Contohnya, ada Qiyamul Lail. Jadi ramai yang akan datang. Okey, menjemput pemimpin Qiyamul Lail yang terkenal. Siapa yang terkenal? Terpulang pada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar bubuh je nama siapa, tak bubuh pun tak apa. Tapi ada yang berkaliber. Maknanya kita fahamlah. Bila berkaliber, contohnya lah kita nak buat Qiyamul Lail di Semap Kajang. Kita jemput Afiq. Agak-agak ramai tak yang nak datang? Kenapa Afiq? Pasti ramai. Sebab apa? Sebab ada selebriti di situ. Baik. Okey, seterusnya. Boleh, tak ada masalah. Itu idea pelajar. Kita terima ia sebagai jawapan. Baik. Seterusnya, menyediakan kemudahan selesa. Penghawa dingin. Macam tak logik nak Qiyamul Lail bagi penghawa dingin. Tapi betul juga. Betul juga. Boleh juga. Itu idea. Kita terima seadanya. Baiklah. Inilah antara cara menjawab analitik. Pastikan anak-anak pelajar bila dia ada nombor. Ni nombor. 2, 3, 1 dan sebagainya. Biasanya 2, 3 macam tu. Jawab dengan cara nombor. Okey, saya rasa saya perlu buka soalan pada anak-anak. Pada pelajar-pelajar yang ada di studio. Ada Okey, tak silakan. apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Ya, Ustaz. Ada kawan yang bertanya ke? Nak bertanyakan wakil kepada kawan ke? Okey, kalau belum lagi kita teruskan Afiq. Boleh. Kita teruskan kepada jenis yang kedua iaitu holistik. Beza antara dua ini. Satu analitik, satu holistik. Kalau tadi analitik, kita bubuh nombor, buat 1, 2 dan 3. Sekarang holistik. Holistik ini pula ada 4 markah dan 6 markah. Kalau tadi 6 markah, dia nak 3. Kali ni soalan holistik contohnya. Apa yang perlu? Isi, huraian lengkap, penerangan huraian lengkap, kesimpulan ringkas dan juga kesimpulan lengkap. Jadi anak-anak pelajar boleh menjawab dengan cemerlang menggunakan kriteria ini. Okey, baiklah. Kita tengok contoh supaya anak-anak lebih faham. Dan satu lagi sebelum tengok contoh. Selalu anak-anak pelajar risau, Ustazah, dalil ni nak hafal Al-Quran satu buah ke? Contohnya, tak perlu. Dia boleh ayat Al-Quran, boleh maksud ayat Al-Quran, boleh mafhum dan seterusnya. Jadi anak-anak pelajar, jangan risau dengan dalil ni. Tak payah hafal Quran. Nak hafaz pun tak apa. Okey. Last kita tengok. Untuk buat kesimpulan. Selain daripada tu, macam mana kita nak buat kesimpulan? Sebab dia ada kesimpulan lengkap dan juga ada kesimpulan ringkas. Macam mana kita nak buat? Ingat, relevan kepada isi dan huraian. Jangan tulis kembali huraian ataupun stimulus. Atau dengan kata lain, mengulang. Memang tak boleh. Menjelaskan tentang cadangan baharu. Itu kesimpulan. Bentuk ayat mungkin kadang-kadang boleh berupa pengajaran. Gunakan kata sendi kabus tadi yang kita belajar untuk melengkapkan kesimpulan supaya menjadi kesimpulan yang lengkap. Jadi anak-anak pelajar, sekali lagi saya tegaskan sebenarnya soalan kebat tak susah mana pun. Dan saya pasti anak-anak yang 6 orang ini telah menguasainya. Dan anak-anak pelajar di luar sana juga telah menguasainya. Yang penting, bila kita menjawab soalan kebat ini, pastikan ada rangka jawapan dan mengandungi 6 kriteria yang telah kita tetapkan supaya anak-anak tidak terlepas walaupun 1 markah. Sebab dalam soalan kebat ini sebenarnya membantu calon untuk mendapat markah yang lebih baik. Dia adalah respon terbuka dan boleh direka ataupun diberi idea dengan spontan. Baik, Ustazah. Terima kasih di atas
tunjuk ajar dan juga pesanan buat calon-calon SPM di luar sana. Baiklah, saya nak pesan kepada anda semua supaya apa saja ajaran maupun teknik, skill yang ditunjuk ajar daripada Ustazah Nurliza dapat memberi manfaat kepada anda semua dan supaya anda memperolehi keputusan yang cemerlang pada SPM tidak lama lagi. Baiklah, sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar jemputan yang bersama dengan kita daripada SMA Persekutuan Kajang, dan terima kasih lagi sekali kepada Ustazah Nurliza dan kepada calon-calon SPM. Semoga kita berjumpa lagi di episod seterusnya, dan jangan lupa untuk hashtag kita jaga kita. Jangan lupa SOP macam langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Baiklah, kita jumpa lagi esok dengan subjek Bahasa Melayu pada waktu yang sama, dan siapakah host esok dan siapakah guru esok, kita jumpa pada episod seterusnya. Kita jumpa lagi esok semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye-bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum pada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM 2020. Semoga dapat menjawab soalan dengan tenang, dapat menjawab dengan lancar. Usaha, doa, tawakal. InsyaAllah anak-anak akan berjaya. Selamat menjawab soalan SPM 2020.